لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan pada malam ini untuk kita teruskan mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui buku 40 hadis penawar hati, yang pada malam ini insya-Allah kita akan melihat hadis yang ke-21, hadis yang ke-21, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dengan nikmat tubuh badan yang sihat. Perlu kita tampilkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Selain kita mengekalkan lidah dan fikiran kita ke arah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sentiasa mereka memikirkan tentang penciptaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, hasil daripada sering berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berfikir merenung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selalu mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak engkau ciptakan ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, maka jauhkan kami daripada api neraka. Itu yang kita melihat satu hadis dan merenung apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya agar hujung jatuh kita itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan daripada azab api neraka. Seperti yang selalu lepas solat kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Minta di dunia ini hasanah, dan
di akhirat hasanah, dan kita minta berlindung daripada api neraka. Dan pada malam ini kita tengok hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21, hadis yang diletakkan tajuk oleh penyusun, jauhi 7 pembinasa. Hadis yang penyusun letakkan tajuknya jauhi 7 pembinasa. وبسند المتصل وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Atau kama qala, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana arti hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 pembinasa itu? Nabi SAW menjawab, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan kebenaran menurut syarak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, yakni sewaktu berkecamuk peperangan, dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik, yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang banyak kali kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita juga banyak menyebut, kita juga sentiasa menyebut tentang riwayat ataupun pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sentiasa berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keuntungannya keuntungan yang besar, walaupun terpaksa menggadaikan kehidupannya. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kehidupannya itu dihabiskan dengan berdamping, berkhidmat dengan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapat keuntungan yang banyak melalui beliau dapat melihat sendiri apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan dia boleh mengikut jejak-jejak pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, ketua para nabi alaihimussalam. Sudah tentu Abu Hurairah mendapat suatu kebaikan yang cukup besar berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menanam pokok. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan melihat dan bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa engkau lakukan? Apa yang sedang engkau lakukan? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku sedang menanam pokok ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakkah aku bagi tahu kepada engkau Abu Hurairah tanaman-tanaman yang bakal engkau lihat di dalam syurga kelak, yang kau semaikan, engkau tanam di dunia ini, dan engkau tengok tumbuhan itu di akhirat kelak di dalam syurga engkau ya wahai Abu Hurairah. Jawab Abu Hurairah, bahkan dia ingin mendengar apa yang ingin dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kamu banyakkan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu merupakan suatu
zikir yang kelak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang cantik di akhirat kelak untuk kita. Atau kama qal, itu maknanya. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa mendapat nasihat dan pesan-pesan yang baik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah di dalam kehidupan kita ini digalakkan, dianjurkan kepada kita berdamping dengan orang soleh, lebih lagi ulama, kan, kerana Nabi itu kerana al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi Nabi, bagi para anbiya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama dengan kita di dunia ini, maka kita banyak melazimkan diri kita ini berdamping dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan daripada orang yang saleh ini membentuk kepribadian kita dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang kita akan bacakan pada malam ini. Kita akan lihat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat yang mendengar Nabi menyebut tentang sab'al mubiqat tu, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa yang disebut sebagai 7 pembinasa tu, 7 perkara yang membinasakan itu, as-sab'al mubiqat itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, pertamanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, dan yang kedua sihir. Dan yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bihaq, membunuh satu nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan hak. Kemudian wa aklur riba, memakan riba, harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahfi, lari daripada peperangan. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik, yang selalu mereka ini menjaga diri mereka daripada perbuatan keji. Maka ini adalah 7 perkara yang membinasakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan untuk dijauhi. Itu dosa-dosa besar sebegini yang disebutkan. Disebutkan keterangan oleh penyusun menyebutkan 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar yang terbesar sekali. Ada 7 perkara ini. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ada menyusun satu kitab dia, karya dia yang terkenal, Al-Kabair. Kitab tersebut menenaraikan 76 dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dikira sebagai dosa besar, disebutkan di dalam kitab tersebut. Maka yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis ini adalah 7 daripada 76 dosa-dosa besar itu, lebih kurang 1/10 1/7 daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Dalam kitab tersebut diletakkan dosa yang pertama dibincangkan di dalam kitab tersebut adalah asyirk. Kerana apa? Kerana
syirik ini yang disebut sebagai syirik, ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ini merupakan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan, tidak ampunkan. Akbarul kabair, di dalam hadis menyebutkan akbarul kabair al-asyrak billah, sebesar-besar dosa itu adalah mensyirikkan Allah. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik, wa yaghfiru, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa selain daripada dosa-dosa syirik kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dalam surah An-Nisa menyebut sedemikian. Maknanya orang-orang yang nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa syirik ini. Dosa syirik ini, maka dosa ini merupakan dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ini, di dalam hadis sebut innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan yuzhibna sayyiat, ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kamu lakukan. Tetapi dosa-dosa besar ini tidak lain dan tidak perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang dengan sebenar-benar taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang disebut di dalam kitab Imam Zahabi itu, yang pertama itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada terlibat di dalam dosa syirik ini. Kemudian disebutkan lagi oleh penyusun, masyarakat hendaknya dibersihkan daripada 7 perkara ini kerana ia adalah sebab segala kemusnahan baik di dunia maupun di akhirat. Selepas syirik disebutkan di dalam hadis ini adalah sihir. Perbuatan sihir adalah haram di sisi syarak. Kerana apa? Kerana perbuatan syirik ini menggunakan bantuan-bantuan makhluk lain, syaitan dan jin, untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Sudah tentu dia menatijahkan, menghasilkan suatu ketidaktenteraman di dalam masyarakat. Benda ini tidak lain tidak bukan, orang yang terlibat sihir ini di dalam hati ini ada hasad tentang apa? Cemburu tentang apa? Tentang hal-hal keduniaan yang orang sehingga tergamak akan melakukan sihir. Lihat, tengok orang berniaga untung sikit kan, orang berniaga kedai makan dan sebagainya untung sikit, ada di dalam hatinya itu hasad, menyebabkan dia nak menjatuhkan orang lain di dalam dengan jalan-jalan, terutamanya di dalam masyarakat kita ini adalah sihir. Kita minta jauhi daripada perkara-perkara sihir ini. Kita nak keluarkan diri kita daripada hasad ini adalah kita menutup hati kita ini daripada cenderung terhadap dunia ataupun keduniaan ini secara berlebih-lebihan. Orang yang hasad ini adalah ada di dalam diri itu tamak terhadap keduniaan, terhadap harta benda dunia ini, sehingga yang merupakan bahagian dia, rezeki Allah Subhanahu wa taala ni Allah dah bahagikan dah. Kenapa kita perlu di dalam hati kita ini ada hasad kepada hasad hati kita, harta kita ataupun rezeki kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan itu untuk kita, maka usahalah macam mana pun
maka tetap tidak akan sampai ke tangan kita. Tetapi dan sebaliknya, kalau suatu benda itu dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bahagian kita, siapa pun yang nak menghalangnya tetap akan sampai kepada diri kita. Itu konsep rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bahagikan, yang mana tidak ada ruang di dalam hati kita ini untuk bersifat hasad kepada orang lain, yang daripada hasad ini dia akan membuatkan seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang cabang, dosa-dosa yang lain, seperti melakukan kezaliman kepada orang, kan, sihir, menyihir orang. Ini sebab apa? Sebab berpunca daripada hati yang tamak dan disusuli dengan hasad kepada orang lain, sehingga terlibat di dalam sihir, wal-iyazubillah. Kemudian antara yang menghancurkan amal kita ni, sab'al mubiqat, perkara yang membinasakan kita ini adalah wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Maksudnya membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dosa yang besar. Kerana apa? Kerana setiap orang ini, setiap makhluk ataupun setiap insan, wa laqad karramna bani Adam, Allah Subhanahu wa taala muliakan anak Adam keseluruhannya. Manusia itu ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga nyawanya, dijaga maruahnya, kan, sehingga kan membunuh seseorang itu merupakan dosa yang besar. Dan kalau pun kita merasakan bahawa patut orang itu mati, maka bukan kita yang menjatuhkan. Dia ada cara hukum di dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat telah ditetapkan kaedah-kaedahnya untuk dilaksanakan, dan bukan kita yang melaksanakan. Pemerintah ataupun pihak yang berautoriti untuk melaksanakan. Itu nilai nyawa di sisi Islam itu cukup tinggi. Untuk kita berlaku zalim kepada orang itu, dan melaluinya akan mengundang dosa yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, wa aklur riba, makan riba, memakan harta riba. Dosa ataupun Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dosa-dosa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan istilah perang, melainkan kepada dua golongan. Yang pertama apa adalah orang yang memerangi ataupun memerangi ataupun orang yang buat perkara yang tidak elok kepada wali-wali Allah, awliya illah. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Subhanahu wa taala memerangi orang yang berperang dengan wali-wali Allah. Dan yang kedua adalah orang yang melakukan riba. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Hadis sebelum ini kita ada sebut tentang apa? Orang yang di dalam kehidupannya memakan benda-benda ataupun sumber-sumber yang haram, itu doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sumber yang haram adalah memakan harta riba, dan melalui riba yang berlaku di dalam masyarakat sudah tentu
dia akan menjadikan masyarakat itu tak stabil. Kerana di dalam hal riba ini ada unsur melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita hari ini alhamdulillah kita ada banyak ruang di dalam sistem kewangan Islam ini. Kita ada banyak ruang untuk kita mencari yang halal, dalam urusan jual beli yang besar yang melibatkan urusan bank. Kita ada panel-panel syariah yang sudah cukup untuk kita apabila melihat satu institusi itu ataupun sesuatu bank itu punyai panel syariah untuk kita serahkan urusan itu kepada mereka. Dan adapun konvensional itu hendaklah kita jauhi kerana kita bimbang di dalamnya ada terdapat unsur-unsur riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba untuk kita makan daripada sumbernya. Itu yang kemudian yang seterusnya wa aklu malil yatim. Dan orang pembinasa ataupun perkara yang membinasakan, dosa besar yang seterusnya adalah wa aklu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Satu sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW adalah mengusap kepala anak yatim. Itu merupakan sunnah yang perlu kita lakukan. Tengok orang anak yatim ini yang kehilangan mak, kehilangan bapa ketika sebelum mencapai akal baligh, terutamanya mereka ni merupakan anak yatim yang perlu mendapat perlindungan daripada kita. Kerana Nabi SAW itu sendiri pernah merasai bagaimana kehidupan sebagai anak yatim ini, memerlukan perlindungan daripada orang yang berada di sekeliling dia. Sudah tentu apabila dia memerlukan perlindungan daripada orang-orang yang berada di sekeliling dia, orang-orang ataupun yang terdekat dengan dia, saudara mara. Sebaliknya pula berlaku kepada orang ini, yang anak-anak yatim ini. Orang mengambil kesempatan terhadap anak-anak yatim, itu merupakan dosa yang besar. Nabi SAW sebut apa berkenaan dengan orang yang menjaga kebajikan anak-anak yatim ni, ada satu kedudukan di sisi baginda Nabi SAW. Nabi kata, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Maksudnya Nabi yang mengangkat isyarat, aku dengan anak yatim ini, Nabi isyaratkan, wa asyara bisubabah. Nabi angkat tangan seperti subabah, maknanya jari telunjuk dan wal wusta, jari tengah. Rapatnya Nabi SAW itu dengan orang yang menjaga kebajikan anak yatim ini. Anak yatim, kerana mereka merupakan orang yang sudah tentu memerlukan perlindungan, maka hendaklah perlindungan kepada mereka itu diberikan. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakan anak yatim ni. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawuna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala sebut apa tentang orang yang makan harta anak yatim ini? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim ni secara zalim, sesungguhnya mereka ni makan api, dia pemakan api, dan wasayaslawna sa'ira, di akhirat kelak akan dibakarkan mereka dengan api yang menyala-nyala. Itu orang yang memakan anak yatim merupakan dosa besar, yang antara 7 yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini.
Kemudian disebutkan lagi dosa yang seterusnya adalah wa tawalli yaumaz zahfi. Orang yang lari daripada medan peperangan. Sesuatu berkecamuk peperangan, sudah tentu antara satu sama lain itu perlu bantuan antara satu sama lain. Nabi SAW mengancam, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, antara dosa besar itu adalah orang yang lari daripada medan peperangan. Kemudian disebut lagi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Maksudnya orang yang menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik, yang selalu menjaga diri daripada perbuatan yang keji. Tuduh ini di dalamnya ada hukum Islam yang di dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat adalah ada dibahaskan tentang hukum qazaf. Ini tujuannya adalah melindung maruah orang-orang yang menjaga diri mereka ini, tidak dicemari maruah mereka ini sewenang-wenangnya. Itulah agama, syarak menjaga semua maslahat ataupun kebaikan itu. Agama melindungi, dan sudah tentu ditentang keras oleh agama ini adalah mafsadah, maksudnya kerosakan, apatah lagi kerosakan itu melibatkan kita berlaku zalimnya kepada orang lain. Itu antara maksud syariah, maqasid syariah itu. Yang pertama menjaga agama, yang kedua nyawa, dan yang ketiga keturunan, yang keempat harta, dan yang kelima itu adalah akal. Maksudnya tujuan syarak ini nak kemaslahatan itu berlaku di dalam masyarakat. Apa yang penyusun sebut, masyarakat hendaknya dibersihkan daripada 7 perkara ini, kerana ia adalah sebab segala kemusnahan, baik di dunia maupun di akhirat. Satu itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun baki yang seterusnya, yang 6 seterusnya adalah melibatkan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Syarak cukup menitik beratkan hubungan kita dengan manusia yang lain ini. Perlu orang yang beragama perlu menampilkan dirinya itu dengan akhlak yang mulia. Agama ini dilihat melalui mana? Agama ini dilihat terhadap seseorang itu melalui akhlak. Adapun ibadah kita dengan Allah, solat malam kita, puasa kita, solat sunat kita, bacaan Al-Quran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada kita solat malam, kita puasa sunat dan sebagainya itu, apa natijahnya? Natijahnya adalah kita berakhlak dengan manusia di sekeliling kita itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Agama ini dilihat melalui akhlak. Agama ini dilihat daripada akhlak. Siapa yang nak menambah terhadap diri dia ini, menambah agama, kan? Kita nak katakan kita ni orang beragama, tidak bukan jalannya adalah meningkatkan akhlak diri terhadap kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Akhlak merupakan suatu tingkatan yang tinggi apabila kita setiap hari berusaha membentuk watak kita ataupun menjadikan diri kita ini sebagai orang yang berakhlak. Kerana itulah gambaran terhadap orang beragama. Kemudian disebutkan lagi, segala pembangunan tidak akan bernilai dan belum memberikan makna yang baik kepada manusia selagi dosa-dosa ini belum dapat dihapuskan. Penyusun memesan kepada kita adalah dosa besar ini, selagi manusia terlibat dengan dosa-dosa ini, dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
bila mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini, soal kehidupan, soal kelancaran kehidupan itu tidak akan berlaku. Dia tidak akan mengundang keberkatan di dalam kehidupan selagi mana dosa-dosa ini terus-menerus dilakukan. Tidak seseorang yang terlibat di dalam dosa-dosa besar ini adalah jalannya adalah taubat nasuha. Taubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, tersebut, dan jika ia melibatkan orang lain perlu mengembalikan hak-hak orang lain, harta benda orang yang kita zalimi tersebut. Itu yang dituntut oleh agama apabila kita terlibat di dalam dosa-dosa besar, wal'iyazubillah. Moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada melakukan dosa-dosa yang disebutkan ini, as-sab'al mubiqat, dan kita sentiasa berada di dalam keberkatan kehidupan, mencari hari demi hari untuk melakukan terus-menerus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga perkongsian kita secara ringkas pada malam ini melalui hadis jauhi 7 pembinasa, hadis yang ke-21 ini ada manfaat kepada kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya itu daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.